akan mendalami konsep padanan pelbagai rekaan baru dan lama, moden dan klasik dalam sebuah ruang. Mereka memanggilnya konsep atletik. Apa kata kita terus ke kediaman pertama untuk mencari inspirasi? Melangkah masuk ke kediaman ini, saya terkejut melihat paletan rona hitam suram pada keseluruhan dinding rumah ini. Namun, ia tetap tampil eksklusif. Melihat ruang foyer hitamnya yang mempunyai lukisan moden kontemporari berlatar terang dan dipadankan pula dengan sebuah kerusi rekaan klasik ala Queen Anne juga dalam rona hitam di kaki 5 yang ditutup dengan dinding kaca telus pandang berbingkai ke kotak hitam seperti sebuah pondok telefon. Memang sah ekletik. Saya puji keberanian mereka bermain dengan rona kelam sebegini. Cuba lihat kemasan pada kaunter dan pulau di dapur dari jenis marmar putih. Cukup menyerlah. Ruang makannya agak kompak, bersatu dengan dapur urban dan disuai padan dengan set meja makan yang ada berbau elemen oriental moden. Rekaan pelan lantai dapur berbentuk L ini tidaklah macam sebuah dapur. Ia sangat eksklusif dan saya sendiri cukup seronok menjamu mata dengan gubahan idea hebat mereka. Selain kabinet dapur yang disudahkan dengan kemasan cermin, dinding dapur juga disempurnakan dengan elemen cermin bagi memberi ilusi ruang. Lampu gantung antara aksesori pencahayaan wajib ada di ruang makan dan mereka memilih suai padan elemen moden klasik extravaganza dengan rona hitam matte. Wow, karakter yang cukup maskulin namun misteri. Cukup mengagumkan saya adalah dinding-dinding cermin yang menyembunyikan pintu ke ruang kamar dan bilik air. Secara tak langsung, ia juga berfungsi sebagai panic room bagi langkah keselamatan. Saya bagaikan bermain teka-teki, bagaikan menyatu serpihan kepingan peta untuk sampai ke destinasinya. Siapa sangka di sebalik cermin muka yang labuh ke lantai adalah sebuah pintu yang membawa kita ke ruang lain. Di sebalik pintu gerlangsar berdekatan dengan ruang makan adalah sebuah ruang kerja yang sungguh mewah dan elegan. Dinding tumpu dalam rona biru kehitaman diserikan dengan 4 buah cermin berbingkai emas rekaan moden kontemporari sebagai pemusatan mata. Sebuah meja kerja yang hebat dengan sentuhan moden menjadi pelengkap tata hias ruang. Malah, larian panel wall skirting juga tidak putus walaupun pada pintu cermin itu sendiri. Ini termasuk pintu kabinet bina dalam untuk tujuan penstoran dan menyimpan segala dokumen penting. Ilham kontemporari diserikan pula dengan lampu meja moden klasik yang mempunyai terendak terang bersama perincian emas. Bayangkan dalam satu ruang sahaja, anda boleh mendapati 2 hingga 3 elemen ekletik disuai padan dengan harmoni. Ruang tamu kediaman cukup luas dan cantik tata aturnya. Lengkap untuk sebuah keluarga muda yang mahukan gaya hidup urban dan serba ringkas, tetapi tidak menolak seni dan keselesaan.
Melengkapkan suai padan eklektik ruang tamu adalah kerusi ala wing sofa dengan sentuhan moden Scandinavian, selesa dan bergaya. Biar ia mempunyai kemasan lembut biru belerang pucat, tetapi ia tidak mencacatkan tata hias yang ada. Dilengkapkan pula dengan lampu sisi tergantung sentuhan moden yang menerangi tumpuan di daerah ini. Suai padan bijak. Dinding ruang tamu tidak dicat tetapi dibalut dengan kertas dinding unik bertekstur dan sekilas pandang macam palitan warna yang bersahaja. Sebuah sofa putih potongan moden contemporary yang bersaiz agak dempak disempurnakan dengan beberapa cushion kecil rona putih dan krim bagi menyuntik elemen terang dan gelap dalam ruang tamu ini. Manakala, meja kopi dalam bentuk asas dengan kemasan high gloss menjadi pilihan. Ringkas tetapi cantik dan nampak eksklusif. Paling menakjubkan adalah kemasan lantai papan jalur dalam susunan herringbone atau tulang pari yang unik dan jarang kita lihat sekarang. Malah perlu ditempah jika anda mahu dan harganya juga agak mahal. Saya cukup tertarik dengan kerusi rotan potongan moden contemporary yang diabadikan pada sisi ruang. Kerusi rotan yang bersaiz gah ini dibiarkan berdiri megah dengan sendirinya. Di belakangnya pula adalah ruang balkoni yang dilitupi dengan langsir ketinggian penuh rona jingga pinang masak yang cukup dramatik. Jelas di sini tuan rumah mahu ruang tamunya yang juga ruang menonton tampil polos dan bersih tanpa ada sebarang corak, kerawang dan aksesori yang tidak perlu. Malah kabinet bina dalam yang menempatkan televisionnya juga diwarnakan hitam agar dapat menyembunyikan televisyen dan memberi visual yang lebih jelas. Yang dikatakan eklektik, segala perabot yang berlainan karakter disuai padan dan diharmonikan dalam satu ruang. Unik, sudah pasti. Ada kalanya apabila menghias, kita membeli tanpa berfikir panjang. Kita seharusnya perlu ada perancangan mengikut keperluan dan konsep kediaman. Untuk mengelakkan pembaziran, kita pelajari teknik menghias gaya eklektik bersama pereka undangan dalam segmen Identity. Hai, saya Nick A. Ramlee, seorang pereka hiasan dalaman dari United Kingdom. Hari ini saya akan berkongsi cara menghias ala eklektik dengan anda semua secara betul. Ruang tamu ini sebenarnya telah diberi suntikan baru oleh mereka. Pemiliknya merupakan pasangan yang berusia lewat 70-an dan apa yang di dalam kediaman ini disuai padan barangan lama dan baru. Okey, untuk tips pertama, saya akan berkongsi bersama anda semua cara menghias tempat duduk. Okey, tempat duduk ini agak tradisional. Bagaimana kita nak menghiasnya secara moden? Inilah dia, saya memperkenalkan cushion yang bercirikan pop art.
Warna-warna yang terang dan rekaan abstrak gaya pop art menambah seri tata hias kerusi 3 tempat duduk ini. Selain menonjolkan ciri-ciri ekletik yang terkenal dengan kepelbagaian rekaan yang digabung harmoni dalam satu konsep. Baiklah, cara untuk menghiasi kerusi satu tempat duduk ini pula, saya akan memperkenalkan bulu biri-biri asli datang dari Australia. Kombinasi bulu biri-biri dan juga cushion yang berwarna ini akan menggahkan lagi tata hias eklektik. Di sini, saya telah menghiasi meja kopi ini dengan barang-barang koleksi peribadi pemilik rumah. Anda juga boleh menghiasi meja kopi anda sebegini. Tambah menarik lagi apabila meja kopinya juga dihias dengan aksesori baru dan lama seperti tepak sirih dan cembur tembaga asli. Manakala bagi elemen kontemporari, hiasan seperti buku-buku koleksi dan pinggan hiasan antik menjadi pilihan. Bagi menambah elemen tempatan, kain batik dilapik bagi melembutkan tata hias pada meja, selain hiasan marmar dan arca kayu. Elemen-elemen hiasan seperti ini boleh menjadi titik permulaan perbualan antara anda dan tetamu. Untuk dekorasi meja makan pula, sekali lagi saya memilih barangan koleksi peribadi pemilik rumah. Barangan koleksi peribadi ini boleh didekorasikan mengikut kreativiti masing-masing. Menariknya, gaya ekletik ini kita boleh menggabungkan apa sahaja asal nampak kena pada tempatnya. Jadi, jika anda mempunyai koleksi peribadi seperti tempat lilin tembaga ini ataupun koleksi set cawan teh yang lama, lebih elok digunakan daripada membeli yang baru. Di sini, mereka menghias bahagian tengah meja makan ataupun centerpiece dengan pasu-pasu tembikar sebagai daya penarik. Menghias kediaman dalam, gaya eklektik tidak memerlukan belanja yang besar. Dengan menggunakan barangan sendiri, anda juga boleh menghasilkan dekorasi seunik ini. Seni dekorasi itu luas. Ia umpama sebuah kanvas yang perlu pintar kita warnai. Begitu juga tata hias eklektik yang menceritakan cita rasa si pemilik rumah. Namun, bagaimana pula jika kediaman kecil dihias dengan ragam eklektik seperti apartmen milik Encik Zunizam Samad? Saya sebenarnya teruja untuk melihat kediaman apartmen milik seorang guru yang kurang 1,000 kaki persegi ini. Saya yakin berkat pembacaan dan pengamatan yang tinggi, pendidik yang bernama Zunizam Samad ini memperolehi inspirasi dan idea segar dalam menjadikan sebuah kediaman kecil tampil begitu indah dengan sentuhan eklektik. Hai, saya Nizam Samad. Selamat datang ke kediaman saya yang berkonsepkan atletik.
Rumah saya berkonsep atletik kerana gabungan klasik dan moden. Saya banyak menghasilkan gabungan perabot lama dan baru untuk menghasilkan konsep menjurus kepada atletik. Ada apa dengan dinding tumpunya? Gabungan pelbagai hiasan dinding hampir memenuhi ruang dinding ini. Paling menarik, dindingnya juga dicat 1/4 dari lantai diwarnakan dengan rona putih asli dan dibataskan dengan wainscoting. Manakala 3/4 selebihnya diwarnakan pula dengan rona lain sehingga ke siling. Masuk ke kediaman ini, kita dijamu dengan dekorasi hijau merak sama dan kelabu merpati. Satu percubaan yang sungguh berani. Lihat sahaja pada sebuah dinding, ada jam pop art, ada cermin muka Betawi, ada poster kata-kata positif Scandinavian. Segalanya diharmonikan dalam satu ragam warna yang indah. Biar dari barat, timur, baru dan lama disatukan dengan hanya satu bentuk rona seragam. Jadi, semua nilai estetika masih dapat kita lihat tetapi tidak berkecamuk dan berebut dalam menarik perhatian kita. Ruang tamu dihidupkan dengan perabot moden era 80-an dan beberapa era lain yang disuai padankan. Elegan sudah pasti. Lagi kejutan di ruang ini. Bayangkan, perabot ini disandingkan dengan barisan lukisan moden pada segenap dinding yang ada. Latar dinding kelabu merpati dilihat rupanya sebagai kanvas agar lukisan yang meriah dengan warna ini lebih menyerlah. Rahsia bagaimana boleh menghidupkan konsep seumpama ini adalah pencahayaannya. Sinar lampu yang warm dan dramatik menjadikan ruang umpama disolek persis galeri atau hotel mewah. Tanpa kita sedar, segala aksesori dan perhiasan yang terdiri dari pelbagai konsep ini dapat dirangkum dalam satu wajah tata hias yang seragam. Berkongsi ruang utama ini adalah ruang makannya, sebuah meja makan bulat sempurna dan dipadankan dengan kerusi kayu rekaan sezaman. Apa yang menarik ialah meja makannya juga dipalitkan rona hijau kebiruan, mirip warna langsir di ruang tamu. Malah, dinding ruang makan juga tidak kalah dengan lukisan abstrak, realism dan surrealism. Namun, diganding agar sama-sama mewarnai lagi ruang dengan karya seni yang tidak jemu dijamu pada yang bertandang selalu. Pilihan bijak, bayangkan segala macam perabot dan aksesori di dalam satu ruang diharmonikan dengan hanya pilihan rona dingin dan redup. Ruang yang kecil dan dihias dengan aksesori maksima pun tidak terasa. Menjengah ke kamar beradu pula, suasana bagaikan begitu syahdu mengundang kita beradu. Mana tidaknya, bukan sahaja cahaya semula jadi ditapis dek langsir sheer putih asli. Katilnya diselimuti cadar dalam rona biru lembayung dan rona ini juga menyerlahkan kehadiran katil anak muda ini yang berwarna putih asli rekaan Scandinavian. Putih dan biru sememangnya cukup serasi, umpama langit dan awan. Pun begitu, pada dinding yang menghadap pandangan utama kekal diwarnakan dengan rona kelabu merpati agar ruang tampil luas. Jadi, perasaan kita tidak terganggu dengan kehadiran biru lantang yang juga dikenakan pada kemasan lembut.
melihat kediaman diindah dengan bijak, bukan diletak sesuka hati, dan keluasan juga bukan ukuran. Sekian sahaja paparan untuk minggu ini. Jumpa lagi dalam Inspirasi dan Idea Suara Ekspresi Dekorasi.